Dalam keadaan macam ni, tentu saja saya tak dapat nak melakukan petua daripada orang tua-tua yang pernah saya dengar tu. Saya hanya berserah kepada Allah saja. Tiba-tiba, ketua komunis itu memerintahkan 3 orang komunis yang berdiri di hadapan Datuk dalam jarak 20 kaki. Mereka juga diarahkan untuk menyediakan peluru dalam senapang. Lu orang mesti tembak tepat dia punya kepala, kata ketua komunis itu. Baik, serentak anggota komunis itu menjawab. Kalau siapa tak tembak tepat dia punya kepala, lu orang saya tembak dengan pistol ini. Ketua komunis itu memusingkan pistolnya di tangan. Langkahnya tak ubah macam seorang koboi. Sedia, kata ketua komunis itu. 3 anggota komunis menghalangkan muncung senapang ke arah Datuk. Dada saya mula berdebar. Datuk nampaknya menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia tak bimbang. Sesekali terdengar dia membacakan ayat Al-Fatihah dengan agak lantang. Melayu tua, sekarang kita tengok siapa lagi kuat. Lu punya gua punya senapang ataupun lu punya Allah, sindir ketua komunis itu. Allahu Akbar, jawab Datuk perlahan. Dia panggil dia punya Tuhan lah. Ketua komunis itu ketawa terkekeh. Kemudian dia memerintahkan 3 orangnya melepaskan tembakan pada Datuk. Semua orang yang berada dalam bas menekuk muka. Tidak sampai hati melihat peristiwa yang amat menyeramkan. Badan saya menggigil dalam gemut tembakan yang bertalu-talu itu. Tiba-tiba tembakan itu berhenti. Saya membuka mata. Saya gembira bila melihat Datuk tidak apa-apa. Dia berdiri dengan tenang di pangkal pokok. Tali sabut yang membalut tubuhnya sudah pun hancur di mamah peluru. Datuk terus meluru ke arah saya. Anggota komunis yang ada di situ bagaikan terpaku. Tidak berani menyapa ataupun menahan Datuk memeluk tubuh saya. Tok kebal lah, tanya saya padanya. Tidak, cuma peluru tu tak kena tubuh aku. Aku mohon Allah melindungi diriku. Syukurlah atas permintaanku itu telah diperkenankan oleh Allah yang Maha Besar. Bisik Datuk dan segera menarik tangan saya untuk menuju ke bas. Ternyata Datuk tidak mahu bergaduh dengan anggota komunis yang jumlahnya bukan sedikit. Tiba-tiba ketua komunis itu menghampiri Datuk. Wajahnya cukup bengis. Dia merasa kecewa kerana Datuk tidak menemui ajal di hujung senapang anak buahnya. Ketua komunis itu menekan muncung pistolnya ke telinga Datuk. Datuk menahan nafas, kemudian menjatuhkan badannya ke bumi, lalu memaut lutut ketua komunis tersebut. Ketua komunis itu terjatuh, tetapi dia bangun dengan cepat. Sebelum dia melakukan sesuatu pada Datuk, saya lihat Datuk sudah pun berdiri, sandarkan badan ke pangkal getah. Datuk terus memeluk tubuhnya. Matanya mula kelihatan kemerah-merahan. Tangkap dia lagi sekali. Kali ini kita sumbatkan dia dalam sangkar babi, kemudian rendam dalam telaga. Secara mendadak, anggota komunis Melayu bersuara dengan nyaring. Anggota komunis yang lain segera patuh. Tetapi sebelum mereka memulakan langkah pertama, Datuk terus menghentakkan telapak kaki kanannya ke bumi. Tiba-tiba, anggota komunis Melayu itu menjerit. Dia tidak berdaya melangkah, kakinya bagaikan terbenam dalam tanah. Begitu juga dengan anggota komunis yang lain. Datuk terus menghampiri anggota komunis bangsa India dan Cina. Dia terus menjentik hidung mereka. Mereka terpekik terlolong macam kena sengat tebuan. Sekarang ni, pulangkan barang-barang yang kamu rampas pada tuannya. Kalau tidak, kamu dan orang-orang kamu susah nanti, balas Datuk kepada komunis. Baik, sekarang saya pulangkan, jawabnya. Tetapi, dia menghadapi masalah yang lain pula. Orang-orangnya tak boleh nak bergerak, walaupun diperintah berkali-kali dengan suara yang nyaring. Datuk tahu di mana silapnya perkara itu. Dia segera membongkok dan menepuk muka bumi dengan tangan kanannya. Bila semuanya dilakukan oleh Datuk, barulah anggota komunis itu boleh bergerak. Sekarang kasih balik dia orang punya barang. Ketua komunis mengeluarkan perintah lagi. Tak ada sesiapa yang membantah. Semua barang-barang yang dirampas diletakkan di atas tanah lapang. Kemudian, ketua komunis itu menyuruh orang yang berada dalam bas turun untuk mengambil barang-barang mereka. Tidak sampai setengah jam, upacara memulangkan barang-barang yang dirampas pada tuannya pun selesai. Datuk menyuruh mereka naik bas ke semula. Datuk juga menyuruh pemandu bas untuk menghidupkan enjin bas. Siapa suruh lu kasih tahu driver bas hidup enjin bas, Ketua komunis mula marah. Suaranya cukup garang dan matanya tertumpu ke wajah Datuk. Saya kasihan dengan diorang ni. Hidup ni mesti tolong-menolong kan? Balas Datuk.
Apa lu cakap ni ya? Ini awak kenal ya, ini awak kenal ya. Ketua Komunis menghalalkan muncung pistol ke batang hidung Datuk. Datuk tarik nafas panjang. Dia merasakan yang dirinya tercabar dan terhina. Datuk menggigit bibir. Matanya tidak berkedip merenung ke arah saya. Dadanya nampak berombak, menarik dan melepaskan nafas. Biadab, pekik Datuk. Dan secara tiba-tiba, pistol di tangan Ketua Komunis itu terlucut. Mukanya kelihatan pucat dan Datuk terus jengkal mukanya dengan jari. Ketua Komunis itu terdiam. Dia terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Datuk. Biadab betul. Memang tak tahu mengenang budi. Rungut Datuk. Dia renung ke semua anggota komunis yang berada berdiri di sisinya. Saya terdiam. Tidak berani berkata sesuatu apapun. Kamu balik ke hutan kalau kamu nak selamat. Pekik Datuk lagi. Anggota-anggota komunis yang berdiri itu segera bergerak dan menghilangkan diri dalam hutan. Tetapi, 3 orang anggota komunis tidak mempedulikan kata-kata Datuk. Mereka ini dianggap sebagai orang kanan dan ada kuasa dalam pasukan komunis yang berjumlah hampir 30 orang itu. Datuk renung komunis Melayu, kemudian komunis India dan akhir sekali komunis Cina. Sekarang bas boleh jalan, jerit Datuk ke arah pemandu bas. Beberapa minit kemudian, bas Ipoh ke Kuala Kangsar itu terus bergerak meninggalkan kami berlima di pinggir hutan, iaitu 3 orang anggota komunis, diri saya dan Datuk. Tanpa saya duga, anggota komunis Melayu itu menyeluk sakunya. Dia mengeluarkan tangkal dan seketul kemenyan. Dia membakar kemenyan dengan mancis api. Saya rasa seluruh kawasan saya berdiri penuh dengan asap tebal. Saya terdengar bunyi orang bercakap, namun orangnya tidak kelihatan. Memang tak logik. Asap kemenyan yang sedikit itu boleh menguasai seluruh kawasan belukar. Saya dan Datuk terbatuk 2-3 kali. Mereka dah hilang, Datuk, kata saya pada Datuk. Aku tahu, mereka nak hilangkan diri pada kita. Apa kita patut buat ni, Tok? Sabar je lah. Saya dan Datuk mendiamkan diri kira-kira 5 minit. Asap kemenyan terus menipis dan hilang. Datuk mengajak saya menuju ke bibir jalan raya. Bila kami melangkah, anggota komunis Melayu muncul dari balik pokok getah. Dia tidak merenung ke arah saya dan Datuk. Ikut kami. Bersatulah dengan kami untuk membebaskan tanah air dari penjajah, katanya dengan suara yang lembut. Kita ni dah merdeka, bukan kau tak tahu. Kita merdeka pada 1957. Sekarang ni dah 6 tahun lebih kita merdeka. Jelas Datuk. Kita tidak benar-benar merdeka. Kamu tu harus membantu kami. Ini tawaran paling baik untuk kamu. Kalau kamu mahu hidup. Kalau tidak, kamu 2 beranak kami bunuh di sini. Tidaklah. Perjuangan kamu tu perjuangan yang sia-sia. Balas Datuk tegas. Kali ini komunis Melayu itu merenung ke arah Datuk. Dia menghilangkan dirinya beberapa saat di celah daun keladi liar. Kemudiannya dia memunculkan dirinya di antara saya dengan Datuk. Apa pasal kamu kata perjuangan kami sia-sia? Kami ini berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Untuk kebebasan berfikir. Komunis Melayu itu bersuara lagi. Kamu komunis yang tak percayakan kewujudan Allah, sanggah Datuk. Dan kali ini Datuk kelihatan bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Komunis Melayu itu mencampakkan seutas tangkal ke atas tanah. Kawasan tempat tangkal itu jatuh terus dikuasai oleh api. Anggota komunis itu menepuk tangan. Api yang marak itu terus padam. Kau memang handal, kata Datuk. Kalau tak cukup syarat, aku tak jadi komunis lah, jawabnya. Aku tak boleh nak bekerjasama dengan kamu, kata Datuk. Jangan menyesal, ya? Tak. Komunis Melayu itu menghilangkan diri. Saya dan Datuk meneruskan perjalanan. Tiba-tiba komunis Melayu dan 2 orang kawannya muncul di hadapan kami. Mereka ni bersedia untuk menangkap kami. Datuk masih tenang. Dia tidak merasa bimbang walaupun muncung senapang menghala ke arah perutnya. Sekarang mau ikut ke atau lu mau mati? Ketua komunis Cina itu terus bersuara. Kali ini muncung senapangnya ditekan ke pusat Datuk. Saya lihat ketua komunis itu cukup berhati-hati. Dia tidak mahu peristiwa yang dialaminya sebentar tadi berulang pada dirinya. Tak mahu, jawab Datuk. Tidak mahu artinya awak mati. Suara ketua komunis itu keras. Dia cuba menarik pemetik senapang. Cepat-cepat Datuk memegang muncul senapang itu menjadi lembut macam timah yang dibakar. Ketua komunis itu terus juga menarik pemetik senapang. Akhirnya,
Senapang itu tidak meletup, tetapi kelongsong pelurunya terus keluar. Ketua komunis itu mendapati seluruh tangannya terbakar dan melecur. Komunis Melayu itu menjadi marah kerana ketuanya dipermainkan. Dia mengeluarkan sejambak tangkal dari sakunya. Mulutnya mula bergerak membacakan mantra dan jampi. Datuk terus membaca Fatihah dengan lancar sebanyak 41 kali. Semua tangkal yang dikeluarkan oleh komunis itu hancur menjadi abu. Telapak tangannya kelihatan merah macam terbakar. Semua tangkal yang dipasang di tangan, di pinggang dan leher habis jatuh ke tanah. Semuanya menjadi abu dan debu. Pulanglah. Aku ni tak nak apa-apakan kamu. Cuma nasihat aku pada kamu, jangan menuntut ilmu dari setan, kata Datuk pada komunis Melayu itu. Rupanya komunis Melayu itu tidak mampu melangkah. Kedua belah kakinya macam lumpuh. Komunis Cina dan India itu terus menghampirinya. Komunis berbangsa India terus menembak komunis Melayu dengan pistol. Perbuatan itu amat mengejutkan Datuk. Kenapa yang kamu bunuh dia? Tanya Datuk. Dia lumpuh. Orang lumpuh dan tak sihat. Memang tak dikendaki oleh pasukan kami, jelas ketua komunis. Datuk terdiam, tidak dapat berbuat apa-apa. Datuk menarik nafas dalam-dalam sambil merenung ke arah saya. Perlahan-lahan Datuk menggelengkan kepala. Dia menggelengkan kepala bila dia melihat mereka ni mengusung mayat komunis itu ke dalam hutan. Saya menggaruk pangkal leher. Sedih rasa hati melihat bangsa sendiri dipikul macam binatang. Nanti dulu. Datuk meluru ke arah anggota komunis yang memikul kawannya. Mereka berhenti melangkah. Mayat yang diikat kaki dan tangan itu diletakkan atas tanah. Kayu pengandar dibiarkan berada di mayat tersebut. Kenapa? Tanya ketua komunis. Dia tu orang Melayu dan beragama Islam. Serahkan saja pada saya. Biar saya kebumikan cara hukum Islam. Awak tahu, cara yang awak lakukan ni menyeksa mayat. Perbuatan macam ni tak baik menurut agama kami. Islam mahu setiap penganutnya yang mati mesti segera ditanamkan. Itu urusan agama kamu, tapi ini dah jadi ahli kami dan apa yang berlaku adalah urusan kami, jawab ketua komunis itu. Datuk terdiam. Ketua komunis itu terus mengarahkan orang-orang yang memikul mayat komunis Melayu itu dalam hutan. Kumpulan komunis itu pun meninggalkan kami. Mereka melepaskan tembakan ke udara bertalu-talu. Sudahlah Tamar. Aku tak berani bertindak lebih jauh dari apa yang kamu lihat. Kalau aku berkeras, berarti aku menempah bahaya. Datuk bagaikan merungut. Dia terus mengajak saya keluar dari kawasan hutan menuju ke tepi jalan raya. Kami berdiri di situ sambil menahan kenderaan yang lalu. Tidak ada sebuah kenderaan pun yang mahu berhenti. Badan saya terus berpeluh. Sinar matahari bertambah garang. Dada jalan raya dibahangi kepanasan, kelihatan macam ada air yang bertakung. Beberapa lori tentera terus melintas di hadapan kami. Anggota tentera yang ada di dalamnya lengkap dengan senjata. Mereka merenung ke arah kami dengan renungan yang tajam. Tiba-tiba, sebuah jeep polis yang berdindingkan besi wajah berhenti di hadapan kami. Dua orang anggota polis yang memakai topi bulat dan berjambul di tengah menghampiri kami dengan rifle yang tersedia di tangan. Kedua-dua anggota itu menghampiri Datuk. Segera Datuk terangkan apa yang terjadi. Kedua-dua anggota polis itu agak terkejut. Saya dan Datuk disuruh masuk ke perut jeep. Lemas rasanya berada dalam perut jeep yang tidak bertingkap. Nak bawa kami ke mana ni? Tanya Datuk. Ke balai polis Cemuh buat laporan, jelas anggota polis yang duduk di sisi Datuk. Jangan bimbang, awak tak apa-apa, cuma melaporkan apa yang terjadi, tambahnya. Datuk menganggukkan kepala. Jeep yang kami tumpangi berpatah balik ke Pekan Cemur. Datuk dan saya diperkenalkan dengan ketua balai polis. Dia dan Datuk menceritakan apa yang dialaminya. Seorang anggota polis mencatatkan apa yang diterangkan oleh Datuk. Kawasan tempat kejadian tu namanya Kantan dan saya yakin pemandu bas tu membuat laporan di balai polis Ipoh, terang ketua balai polis pada Datuk. Dia menjeling ke arah saya. Kemudian ketua balai polis itu menyuruh anggota polis yang bertugas di bahagian semboyan menghubungi pejabat polis negeri untuk melaporkan apa yang terjadi. Saya yakin pihak pasukan keselamatan akan mengesan jejak anggota-anggota komunis itu, terang ketua balai polis. Datuk menganggukkan kepala. Kalau macam tu, biarlah kami balik dulu, kata Datuk. Awak berdua nak ke mana? Ke Batu Gajah. Kalau macam tu, awak berdua tumpang jeep yang awak naik tadi sampai ke Ipoh,
Tak payahlah. Biar kami naik teksi. Jangan macam tu. Awak berdua naiklah. Jeep tu memang nak pergi ke Balai Polis Pusat Ipoh. Tapi... Tak ada tapinya. Saya minta maaf lah. Biarlah kami naik teksi dari sini. Datuk menolak dengan wajah yang manis. Jawapan Datuk itu kurang memuaskan hati Ketua Balai Polis. Dia macam merasakan keselamatan diri saya dan Datuk tidak begitu terjamin. Dia meminta seorang anggota polis menemani Datuk dan saya ke tempat teksi. Pastikan mereka ni naik teksi, pesan Ketua Balai Polis itu kepada anggota polis yang akan menemani ke tempat teksi. Saya lihat anggota polis itu mengangguk. Akhirnya, kami naik teksi menuju ke Ipoh. Saya tahu kalau Datuk ada masa, tentu dia tidak mahu terus ke Ipoh. Mungkin dia mahu berada lebih lama di Cemor. Ramai saudara-maranya di situ, terutamanya di Ulu Kuang. Dekat sini ada followers pernah tegur saya sebut Ulu Kelang. Kali ini tak silap Ulu Kuang. Kalau tak diganggu oleh komunis, mahu juga pergi ke Ulu Kuang, ujar Datuk sebaik saja turun dari teksi. Saya senyum. Datuk memang agak aneh orangnya. Kalau hatinya tergerak untuk singgah ke mana-mana dalam perjalanan, dia akan turun di tempat yang diingininya, sedangkan dia sudah pun membayar tambang perjalanan terus. Baiklah, sekiranya anda telah sampai ke minit ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan butang like sebagai tanda support kepada channel kita dan share kepada kawan-kawan kita yang lain supaya tidak terlepas kisah-kisah legend daripada Tamal Jalis ini ya. Baik, sebelum itu jom kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah. Selesai selawat, jom kita teruskan. Saya masih ingat satu waktu Datuk mengajak saya pergi ke Keluang. Ni tulis Keluang pula, tadi Kuang. Naik kereta api dari Taiping. Bila sampai di Segamat, dia terus turun ke Jamantah menemui kawan lamanya. Padahal Datuk sudah pun membayar tambang Taiping ke Keluang. Inilah keganjilan Datuk. Kerana itu, nenek tidak suka mengikutnya berjalan ke mana-mana. Apa yang kamu renungkan tu? Mah, jom kita pergi stesen bas. Jerkah Datuk. Apa yang bermain dalam kepala terus hilang. Kami naik beca menuju ke bas stesen. Sampai di stesen bas, Datuk jumpa kawan dan kawannya itu mengajak dia minum kopi. Hampir 20 minit saya termangu di kedai kopi, mendengarkan Datuk bercerita dengan kawannya. Perkara yang diceritakan adalah pasal kebun pisang, pasal kebun dan musuh-musuh yang merosakkan tanaman mereka. Kemudian cerita pasal anak cucu. Memang bosan mendengarkan cerita seperti itu. Bila saya memperlihatkan wajah yang kurang senang, barulah Datuk sedar tentang kesilapan kecil yang dilakukannya. Dia segera membayar air minuman dan bangun. Bersalaman dengan kawannya dan terus keluar dari kedai. Saya gembira dengan tindakan yang dilakukan oleh Datuk. Dia tu aku kenal 10 tahun yang lalu. Orang kuat politik menentang Inggeris. Dia tu bekas anggota Angkatan Pemuda Insaf yang diketuai oleh Bos Tamam. Beritahu Datuk pada saya. Macam mana Datuk boleh kenal dengan dia? Saya cungkil rahsia. Dulu, aku pergi ke hospital Ipoh nak tengok anak buah aku yang kerja attendant kat situ. Aku terjumpa dia masa nak ambil ubat. Aku tegurlah dia. Kemudian, dia menceritakan pada aku yang dia ni orang tahanan politik di Jalan Azbi. Dia juga kirim salam pada ayah saudara kamu yang jadi anggota API macam dia. Jelas Datuk. Saya menganggukkan kepala. Bos Tamam yang dimaksudkan oleh Datuk ialah Datuk Ahmad Bos Tamam yang meninggal dunia pada 18 November 1983 di Kuala Lumpur. Angkatan Pemuda Insaf ataupun API adalah parti politik yang dipimpinnya untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Kamu puas hati dengan ketenangan aku ni, Tamar? Puas hati tu. Lain kali, kamu mesti ingat, kalau aku jumpa dengan sesiapa dan bercakap panjang, itu tandanya orang yang aku lawan bercakap tu bukanlah sebarang orang. Ada juga orang yang Tok tak kenal kat tepi jalan tapi Datuk cakap panjang juga. Saya lihat Datuk bagaikan tersentak mendengar kata-kata saya itu. Mungkin Datuk tidak terdaya menafikan kata-kata saya. Saya lihat Datuk tersenyum sambil merenung ke arah manusia yang mundar-mandir di bas stesen. Bunyi enjin bas menderu-deru mengganggu anak telinga saya. Barangkali itu kelemahan Datuk kamu, Tamar. Aku ni suka bercakap dengan sesiapa sahaja. Datuk semacam mengeluh. Bahu saya ditepuknya berkali-kali. Saya dan Datuk menuju ke bas yang akan menuju ke Bandar Batu Gajah. Sebaik saja penjual tiket menghampiri Datuk dan enjin bas dihidupkan, Datuk segera bangun dan turun dari bas. Datuk pun batuk. Tu saya batuk sebenarnya. Maafkan saya. Kenapa Tok? Habis. Bukan. Kenapa Tok?
Habis kita nak naik apa ni, Tok? Aku rasa tak sedap hati nak naik bas ni. Mari kita ke tempat teksi. Kita naik teksi. Meluatnya rasa hati dengan sikap Datuk. Mau saja saya membangkang rancangannya, tetapi bila mengingatkan perangai Datuk yang pantang dibantah ataupun dihalang itu, saya menurut sahaja. Hati kecil saya tetap membebel berjalan di tengah panas menuju ke perhentian teksi yang letaknya agak jauh dari stesen bas. Kami sampai ke Bandar Batu Gajah dan singgah di masjid untuk sembahyang Zuhur. Datuk berkenalan dengan seorang penjual sayur di pasar Batu Gajah yang secara kebetulan menunaikan fardu Zuhur di situ. Saya yang duduk bersandar di dinding masjid dalam jarak kira-kira 10 kaki dari mereka tidak mendengar dengan jelas perbualan mereka. Dari raut wajah Datuk, saya dapat meneka yang penjual sayur ini menyampaikan sesuatu yang menarik minat hati Datuk. Mereka bersalaman dan berpisah. Sebelum keluar dari masjid, penjual sayur berkulit hitam itu dengan tahi lalat sebesar biji betik di bibir kanan tersenyum ke arah saya. Senyuman mesra itu segera saya balas. Saya dan Datuk meninggalkan masjid. Kami menyusuri kaki 5 bangunan kedai. Bandar Batu Gajah terbahagi kepada 2. Sebelah selatan disebut Pekan Lama dan sebelah utara disebut Pekan Baru. Saya dan Datuk sedang menuju ke arah Pekan Baru. Ke mana? Seorang lelaki berkulit cerah berbadan gempal menegur Datuk. Raut wajahnya tampan dan mirip seperti aktor Allahyarham Nordin Ahmad. Kamu anak Haji Alwi kan? Suara Datuk riang. Datuk segera menarik tangan anak saudara anak muda itu ke dalam sebuah restoran milik India Muslim. Haji Alwi memang saya kenal. Dia adalah orang kampung saya yang berasal dari Kerinci, Pulau Sumatera Barat. Kami duduk di meja tepi sebelah kanan kedai, tersorok dari pandangan orang ramai. Kamu buat apa dekat sini, Zamri? Tanya Datuk. Sejak saya tinggalkan kampung, saya ni terus masuk polis. Nama saya juga sudah bertukar. Bukannya Zamri lagi. Habis, kamu pakai nama apa? Nama orang putih? Pakai nama Islam. Nama saya sekarang ni Mat Nur. Sekarang ni nak ke mana? Soal Mat Nur. Aku nak ke Bakap, nak jumpa kawan. Mak Nur tersenyum. Minuman yang dipesan oleh Mak Nur pun diletakkan atas meja. Sambil minum, Mak Nur menceritakan sebab utama meninggalkan kampung adalah kerana takut diberkas oleh Inggeris. Ketika dia menjadi orang kuat parti Bos Tamam, Mak Nur ni berhijrah ke Kajang. Bila kerajaan Inggeris memerintahkan setiap rakyat tanah Melayu mesti memiliki kad pengenalan dan setiap yang mahu membuat kad pengenalan mesti membawa surat tarikh lahir ataupun surat beranak. Kesempatan itu digunakan dengan sebaik mungkin oleh Mak Nur untuk masa depannya. Dia memberitahu pegawai daerah yang surat lahirnya sudah pun hilang. Dia diperintah membuat surat sumpah di hadapan hakim dengan membawa 2 orang saksi. Perintah itu dipatuhi oleh Mak Nur. Sejak hari itu, nama Zamri yang diberikan oleh orang tuanya tidak lagi digunakan. Di mana-mana orang mengenalinya sebagai Mak Nur. Kalau saya pakai nama lain, sudah tentu saya kena masuk kem tahanan. Saya tak boleh ingat. Saya buat kad pengenalan masa saya dah berumur 20 tahun. Mak Nur mengenangkan kisah yang lalu. Kamu dah berumur 24 tahun. Aku pula lagilah tua. Dah dekat 50. Orang kampung jadi takut. Maklumlah. Itulah kali pertama kad pengenalan diperkenalkan pada kita. Aku ingat masa nak ambil gambar kad pengenalan ayah kamu pakai serban. Masa tu dia baru balik daripada Mekah. Kata Datuk. Dan mereka pun terus ketawa serentak. Pertemuan yang tidak diduga di antara Datuk dengan Mak Nur sedikit sebanyak memberikan pengetahuan pada saya bagaimana anak-anak kampung berjuang menentang penjajah untuk kebebasan tanah air yang tercinta. Ini membuktikan anak-anak Melayu di kampung memang manusia yang berjiwa besar, tahu menilai dan menghargai erti kebebasan dan kemerdekaan tanah air. Selain daripada itu, saya juga mendapat tahu bahawa penggunaan kad pengenalan mula digunakan di tanah air sejak zaman Inggeris lagi. Bila balik dari Bakap nanti, singgahlah rumah saya. Duduk semalam 2. Boleh jumpa anak bini saya. Pelawar Mak Nur ketika keluar dari restoran tersebut. Tengoklah keadaan dulu. Kalau ada masa boleh singgah. Kalau mahu mesti ada masa punya. Jawab Mak Nur yang berusia sekitar 39 hingga 40-an. Dia senyum ke arah saya. Kami pun meninggalkan Mak Nur di kaki 5 restoran. Datuk amat gembira. Dia dapat bertemu dengan kawan lamanya di kampung Bakap. Melihat bentuk tubuh dan wajah kawan Datuk itu, saya dapat menduga yang usianya tidak jauh berbeza dengan Datuk. Kalau Datuk tua, cuma beberapa tahun sahaja. Begitu juga dengan dirinya. Kalau dia muda, cuma dalam jarak beberapa tahun.
Sementara Datuk dan kawannya itu berborak panjang di anjung rumah, saya terus berdiri di bawah pohon kelapa dalam sinaran matahari petang yang redup. Saya merenung ke sebuah kapal korek yang berada dalam danau yang luas. Kapal korek itu sedang mengeluarkan biji timah dari perut bumi. Ingin sekali saya menghampiri kapal korek yang besar itu, tetapi Datuk melarangnya dengan alasan takut saya jatuh ke dalam lombong yang airnya cukup dalam. Kawan Datuk juga tidak menggalakkan saya pergi ke tempat tersebut. Katanya ada budak yang jatuh dan mati kerana tanah tempat mereka berdiri rebak dan mereka jatuh ke dalam lombong. Sedang asyik memerhatikan kapal korek tersebut, seorang budak lelaki menghampiri saya. Saya kira yang usianya sama dengan saya kerana tinggi kami ini hampir sama. Dengan wajah yang ramah, dia memperkenalkan dirinya sebagai Ramli. Dalam beberapa minit sahaja kami menjadi begitu mesra. Ayah Ramli ini menjadi buruh kapal korek yang saya lihat itu. Ramli yang ramah itu menceritakan pada saya, dulu kawasan yang menjadi lombong itu adalah perkampungan dan penuh dengan rumah-rumah orang-orang Melayu.